My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan juz yang ke-25 dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita ingin melihat kepada 5 surah yang ada dalam juz ini untuk sama-sama kita baca, untuk kita memahami serba sedikit dalam kita ingin menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran, ataupun mungkin bagi sebahagiannya mungkin nak membaca satu dua halaman sahaja, tetapi kita ingin mendapatkan ringkasan, sinopsis bagi setiap juz yang ada, surah-surah yang ada, agar apabila kita menyambung kembali pengajian satu halaman demi satu halaman dengan lebih terperinci, kita dapat menghargai gambaran luas bagi apa yang ada di dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sama-sama Ustaz, ya. kokoh, Ustaz. Hari ini kokoh, Ustaz. Hari kokoh. Okey. Dan alhamdulillah kita pada hari ini pada juz yang ke-25 dan kita pun dah tak habis tak lama lagi Ustaz ni, 5 juzuk lagi, menandakan bahawa kita sudah di penghujung Ramadan, ya, dan kita akan bertata babai kepada Ramadan. Tapi harapnya semangat Ramadan ini, hidayah dan juga bayinat, penjelasan dan juga dapat membezakan hak dan batil itu dapat kita cerna pada bulan Ramadan ini dengan lebih
jelas lagi. Ya, kita doa pada Allah Subhanahu taala, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku, dan juga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Pada hari ini kita akan melihat kepada juz 25, ya, tuan-tuan boleh share di Facebook dan maklumkan pada kawan ada 5 surah yang penting yang ada pada juz yang ke-25 ini. Yang pertama sambungan surah Fussilat. Yang kedua kita melihat pada surah 42, surah Asy-Syura, bukan Syuara, Syura, ya, meeting, ya, bermesyuarat. Nombor 3 ialah surah Perhiasan, ya, Zukhruf, ya. Dan kemudian surah Ad-Dukhan, surah Asab, surah Asab 44, dan surah Al-Jathiyah, ya, surah kita ini berteleku ataupun berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita tengok sama-sama Al-Jathiyah nanti apa maksudnya. Kali ini kita ingin melihat kepada ayat 47 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi, Ustaz, ya, iaitu kepadanya lah ilmu berkenaan hari kiamat itu. Tidak ada buah-buahan yang keluar daripada kelopaknya, tiada seorang pun perempuan yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dalam pengetahuannya. Pada hari ketika dia menyeru kepada mereka, di manakah sekutu-sekutuku? Mereka menjawab, kami menyatakan pada engkau bahawa tidak ada seorang di antara kami yang dapat memberi kesaksian, ya. Jadi ini adalah bercerita tentang hari pembalasan as-saah, ya. Ilmunya itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bila Allah yang tahu segala-galanya, yang tahu tentang buah, tentang ibu yang mengandung, ya, tentang anak laki ke perempuan ke apakah segala-galanya itu, hanya Allah saja yang tahu secara sempurna, ya. Kita mungkin tahu sikit-sikit, Ustaz, ya. Ada yang kata zaman sekarang kita tahu kalau scan tu dapat tahu anak laki anak perempuan, itu baru dapat tahu anak laki perempuan, tapi tak semestinya betul pun. Kadang-kadang ada yang scan kata anak perempuan dapat anak laki pun ada juga, Ustaz. Pasal apa? Pasal ilmu itu terhad, ya. Mungkinlah teknologi makin bertambah tetapi kita tidak boleh predict. Kita tidak boleh nak teka apakah yang akan berlaku. Anak ini boleh hidup 1 hari, 2 hari, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tidak ada yang siapa yang tahu, ya. Jadi bila Allah nyatakan pada ayat 47 ini sebagai satu penjelasan, nama surah ini adalah Fussilat, yang dijelaskan sehingga kan pada ayat yang ke-48 itu lenyaplah mereka yang dahulu mereka sembah, ya. Pasal apa? Pasal pada waktu hari as-saah ini jelas, segalanya jelas, tidak seperti di dunia ini. Akhirat saya cakap, ya, Nabi Muhammad cakap, saya sendiri pun tak pernah sampai ke tempat tersebut, ya. Yang kita dapat maklumat itu sam'iyat, yang kita dengar ialah daripada Nabi Muhammad, yang dapat daripada Jibril, yang dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itulah kita beriman. Tapi kita tahu sumbernya itu adalah benar kerana ia datang daripada orang yang benar. Itu point dia, ya. Kalau tidak kita akan cakap pada mak kita ni penipulah setiap masa, kan. Kalau mak cakap sila pergi sekolah, mana ada sekolah, kan. Itu anak yang memang jahat betul lah tu, kan, ya. Pasal mak kata suruh pergi sekolah, dia kata saya tak nampak sekolah pun, tak nampak. Betul ke mak pergi sekolah, ya? Betul ke kalau belajar ni nanti dapat ilmu? Kalau itu semuanya dipersoalkan, ada sesuatu yang tak kena pada si anak tersebut, ya. Kerana dalam hidup manusia ini bukan sekadar kita tengok apa yang nampak sahaja secara lahiriah, tetapi juga ada perkara yang tak nampak. Contohnya kalau kita oksigen tak nampak, Ustaz, ya, kecuali pakai mikroskop lah, kan. Ataupun perut kita, bukan nampak pun. Kalau ada yang kata betul ke ada perut dalam perut ni, kan. Jadi ia menyebabkan kita ini akan jadi orang gila kot, kan, kalau kita persoalkan benda yang patut kita percaya. Ayat 49 Allah menceritakan tentang psikologi manusia. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapan, ya. Istilahnya wa idza massahu syarr, ya. Dalam hidup kita ni Allah bagi keburukan ataupun ke perkara yang mencabar, ujian ini, Allah kata guna perkataan massahu, ya, itu disentuh je, Ustaz, ya. Bukan dapat 100% pun, bukan dapat 100%. Covid, kan, contohnya, dia bukannya disentuh kepada semua manusia, disentuh sikit-sikit sahaja, ya. Tapi sebahagian manusia fayausun qanut, ya, iaitu dia rasa putus asa, dia rasa hilang harapan kepada kehidupan. Dan jika kami memberikan rahmat daripada kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata ini adalah hak saya. Jadi ini yang kita nak bezakan dengan perkara ini, ialah bila kita derma,
kita berkongsi, itu adalah apa yang tuan-tuan kita boleh buat bersama pada bulan Ramadan ini. Kita tidak rasa bahawa ini milik saya sahaja semata-mata. Ada lagi penerangan tentang psikologi manusia. Sebenarnya psikologi manusia ini cikgu-cikgu di sekolah perlu faham. Pasal apa? Pasal anak murid, kalau tidak dijelaskan psikologi ini, bila kita jelaskan pelajaran apa sebagainya, dia mungkin waktu susah tu dia mulalah dia minta tolong cikgu apa sebagainya. Tapi kalau dia dah tahu, dah pandai, Allah menyatakan ayat 51, apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri sombong, tapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Ini yang kita tak nak jadi pada anak murid kita. Ya, surah Fussilat ini dijelaskan tentang perkara paling besar namanya akhirat, ya, melalui apa? Melalui Al-Quran wahyu, dan silibus ini penting untuk anak murid kita di sekolah, di universiti. Mengapa? Kalau ia tidak diberi perhatian, kesannya ustaz ya, dia masa tak pandai tu dia tak pandai, tapi bila dah pandai tu dia pergi, kadang-kadang dia pergi kutuk cikgunya pula, kan, malah dia menipu kepada di tempat kerja dan sebagainya, ya. Pada halaman seterusnya, ya, tadi itu adalah penghujung kepada surah Fussilat. Di hujung itu Allah kata ala innahu bikulli syai'in muhit. Allah punya ilmu ini 360 darjah segala-galanya, ya. Masa hadapan, masa belakang, muhit itu adalah sesuatu yang meliputi segala sesuatu. Ini sebagai kesimpulan pada surah yang ke-41. Kita nak baca daripada surah Asy-Syura, surah mesyuarat. Ya, mengapa mesyuarat amat penting di dalam Islam, ayat 1 hingga ayat yang ke-4 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, insya-Allah kita masuk pada surah yang seterusnya di bulan yang mulia ini, Ramadan, syahrul jannah, bulan syurga, bulan maghfirah, bulan keampunan. Semoga kita mendapat kelebihan-kelebihan sebagaimana yang Nabi janjikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan tersebut, dan lebih penting juga Al-Quran yang ada bersama dengan kita ini kita manfaatkan insya-Allah. Ayat 1 hingga ke-4 sahabat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله. Surah Al-Azim, surah Asy-Syura adalah salah satu daripada surah Hawamim, ya, bermula dengan Hamim, kemudian sambung lagi Ain, Sin, Qaf, dan kemudian Allah beritahu tentang wahyu. Ya, kita dah belajar bahawa huruf muqattaah ini, huruf potong ini, selepas daripada huruf itu mesti Allah, kebanyakannya Allah akan cerita pasal Al-Kitab, ya, kerana ia membina sikap, ya, membina sikap kita, bukan ilmu baru tapi sikap baru ketika menghadapi huruf muqattaah ini, iaitu saya tak tahu, Allah yang tahu. Maka kalau kita nak jadi sabar, kena dengan ilmu yang betul. Kalau kita nak jadi bersyukur dengan ilmu yang betul, kita kena ambil panduan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada surah yang berbeza sedikit, contohnya surah Al-Ankabut ustaz, ya, lepas alif lam mim saja, kemudian terus saja Allah cakap pasal ujian. Pasal ujian pun sebenarnya adalah ruang untuk kita belajar sesuatu. Ada orang dia boleh belajar daripada kitab Al-Quran, dia belajar banyak perkara dan dia baiki kehidupan. Ada orang dia tak baca kitab ustaz, dia kena bang dulu, ya, kena accident dulu, kena bercerai dulu, kena itu, kena ini, baru okey saya belajar sesuatu. Pasal dia tak baca kitab, ataupun baca kitab tetapi Allah tahu pakej yang sesuai untuk kita masing-masing untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ketiga Allah nyatakan, demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Ya, Allah ceritakan Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, ilaika, dan orang-orang sebelum ini. Dan Allah ini siapa? Al-Azizul Hakim.
ya Allah ini maha perkasa, Allah ini maha bijaksana, boleh buat macam-macam. Dan surah ini adalah surah makkiyah untuk memberi panduan pada nabi bagaimana untuk menghadapi kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu taala. Allah menjelaskan pada ayat keempat kehebatan Allah, semua apa ada di langit bumi ini milik Allah, dan Allah ini maha tinggi dan maha azim, maha besar. Takadu samawat, iaitu hampir saja langit itu pecah daripada sebelah atasnya kerana kebesaran Allah, dan malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohon keampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi nak ceritanya makhluk di atas Ustaz ya, dia sebenarnya memohonkan wa yastaghfiruna liman fil ard, memohonkan keampunan untuk apa yang ada di bumi. Mengapa pentingnya istighfar? Istighfar ini menyebabkan bantuan Allah datang. Kalau dosa banyak sangat di peringkat bumi, maka akhirnya habis, hancur bumi ini sebenarnya. Sebabnya selagi ada orang yang beristighfar, maka adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dosa menyebabkan azab Allah mudah timbul ataupun muncul pada suatu tempat. Dan di dalam surah ini apakah yang ada? Tujuan wahyu. Tujuan wahyu disampaikan pada ayat 7 hingga 12. Salah satunya Allah nyatakan pada ayat 7 itu, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya. Dalam Quran itu dalam bahasa Arab, untuk apa? Litunzira. Ramadan Ustaz ni, Ramadan okey. Litunzira itu maksudnya adalah untuk memberi peringatan kepada ummul qura wa man haulaha, ya, iaitu kepada penduduk Mekah dan penduduk di sekitarnya, termasuklah kita lah, ya, maksudnya seluruh dunia ini Allah nak berikan amaran wa tunzira yaumal jam' la raiba fi, iaitu nak beri peringatan tentang hari dikumpulkan manusia yang tidak ada keraguan. Itu peranan daripada Al-Quran yang Allah nyatakan di sini. Pasal Al-Quran ada basyir, tapi ada banyak juga nazir, peringatan. Mengapa perlu peringatan? Pasal kalau kita tidak beringat, mungkin benda dah bahaya tetapi kita masih lagi leka, dan itulah peranan daripada Al-Quran. Dan dalam surah ini Allah menyatakan perintah berdakwah pada ayat 15 hingga 19, dan seterusnya kepastian balasan bagi orang mukmin dan orang zalim, ya, maksudnya pada ayat 20 hingga 26 pada muka surat yang ke-485 Allah beritahu, ya, orang yang mukmin Allah akan bagi balasan yang baik, tapi kalau orang yang zalim dia akan menghadapi cabaran dalam kehidupan. Surah ini dinamakan surah Asy-Syura kerana ada perkataan syura muncul pada ayat 38, iaitu ini adalah sifat-sifat orang mukmin yang sempurna menjadi penduduk syurga, ya. Sebenarnya ayat 37 hingga 43, tapi kita nak baca ayat 38 yang ada perkataan syura bainahum bersama Ustaz Tirmizi. Baik. Ayat ke-38. Auzubillahi minasyaitanir. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Azim ayat 38, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan solat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah salah satu daripada ayat, ya, 37 hingga 43, cerita tentang orang mukmin yang diberikan ganjaran, istilahnya pada ayat 36 itu wa ma 'indallahi khairun wa abqa, ya, iaitu Allah memberikan sesuatu yang kekal kepada siapa? Kepada orang yang beriman, ya, apabila dia ini bertawakal pada Allah. Dan apakah ciri tawakal? Ya, apakah ciri tawakal? Itu yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-37 sehinggalah ayat yang ke-43. Salah satunya ialah apa? Menjauhi daripada perkara ataupun menjauhi dosa besar. Itu tanda kita ini bertawakal, ingin beriman kepada Allah untuk mendapat ganjaran yang besar.
ya. Dan kemudian kita cuba untuk mengelakkan daripada ism, dosa-dosa kecil. Kemudian fawahish, perkara keji. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, ya, iaitu apabila mereka marah segera memberikan kemaafan. Oh, mantap ustaz ya. Marah dia suruh beri kemaafan, ya. Kadang-kadang dia panas juga ustaz ya, dalam hidup kita ni ada benda yang kita tak puas hati, tapi kita tegas-tegas ya, nak beritahu kalau katakan benda yang dah janji, tetapi lepas tu kita maafkanlah ustaz ni, tak bolehlah bawa sampai hari raya. Mengapa dulu kan dah janji sebulan tapi sampai 2 bulan contohnya kan. Jadi perkara itu nak jadi orang beriman ustaz ya, nak dapat syurga, dia ada cabaran-cabaran yang tuan-tuan mungkin alami, tapi ini Allah nyatakan. Selain daripada itu, dia menjawab li rabbihim, maksudnya respon kepada Allah. Allah suruh untuk solat pada masanya, Allah suruh baca Quran, ya. Wa aqamus solah, iaitu mendirikan solat secara spesifik lagi. Orang yang jawab Allah ini solat dia jaga. Dan ada perkara yang menarik di sini, wa amruhum syura bainahum, ya. Di tengah-tengah di antara solat dan infak itu pada ayat 38 ada syura. Kerana apa? Kerana bercakap tentang betapa beriman ataupun betapa berkesannya orang beriman untuk membuat kebaikan ini. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Malah wa aqamus solah itu sendiri pun sebenarnya mendirikan solat ramai-ramai. Satu ramainya nak siapkan masjid contohnya, bukan boleh seorang imam je yang buat. Engineer kena ada, quantity surveyor, penyumbang apa sebagainya, itu satu. Tapi yang keduanya ialah institusi solat masjid tuan-tuan, yang sekarang ini kita nampak banyak masjid dia dah berkurang sikit ustaz, dia punya jemaah selepas PKP ni. Pasal dah lama sangat tak sembahyang Jumaat. Jadi kadang-kadang bila dia kata dah penuh kot, padahal tak penuh lagi. Perkara ini perkara yang kita kena ingatkan kepada diri kita tuan-tuan ya, agar kitalah orang pertama yang akan mengimarahkan ya institusi surau ataupun masjid, agar kita menjadi orang yang diberikan khairun wa abqa, ya, mendapat ganjaran daripada Allah, kebaikan di sisi Allah yang lebih kekal. Inilah surah Asy-Syura yang berakhir pada halaman 489. Ya, Allah memberi penekanan sekali lagi tentang wahyu yang Allah beri kepada kita ini adalah untuk memimpin kita ke jalan yang lurus, dan tandanya Quran, syura dan juga infak antara perkara orang yang membaca Al-Quran. Kita berehat sebentar, menyambung surah Az-Zukhruf selepas ini. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitab wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Sadaqallah. Surah Al-Azim. Ini adalah daripada surah Az-Zukhruf, menyambung kepada My Quran Time baca faham amal kita pada juz yang ke-25. Bersama kita pada hari ini, kita sudah pun selesai dengan melihat secara ringkas surah Fussilat dan juga surah Asy-Syura.
surah untuk kita bermesyuarat dalam kehidupan di dalam keluarga, dalam masyarakat. Mungkin ada yang kata syura ini menyebabkan saya makan masa, ya. Tetapi ia ada barakah di situ, cuma perlu ada disiplin bagaimana untuk syura. Kita lihat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sunnahnya ialah Nabi memberi peluang kepada siapa yang nak beri pendapat, dia dengar dahulu, kemudian dipilih pendapat yang terbaik untuk dilaksanakan. Bukannya dia sahaja yang ketua sebagai ia sahaja yang bercakap. Itu salah satu disiplin akhlak dalam mesyuarat yang kita perlu faham, selain daripada kita melihat panduan-panduan lain dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini ataupun pada kali ini kita melihat pada surah yang ke-43, surah Az-Zukhruf, perhiasan, ya. Ustaz Tirmizi membacakan sebentar tadi Hamim, salah satu daripada surah Hawamim ini, wal kitabil mubin, Allah bersumpah dengan kitab peraturan yang jelas, dan kami menurunkan Quran bahasa Arab la'allakum taqilun, agar kamu menjadi orang yang sentiasa berakal, berfikir tahap tinggi. Ya, berfikir tahap tinggi menyebabkan kita terelak daripada perkara yang buruk. Akal ada kaitan dengan igal, ustaz, ya. Igal yang getah yang di Saudi pakai itu kan. Okey. Mengapa peranannya? Kerana nak igal akal itu adalah untuk mengelak daripada kain tersebut jatuh. Akal kita peranannya adalah untuk mengelakkan kita terjerumus ke dalam kancah yang tidak baik, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi Quran ini syaratnya apa? Dia adalah Quran yang perlu kita baca berkali-kali, ya. Kita cuba gabungkan kefahaman sikit demi sedikit yang seperti tuan-tuan buat dalam My Quran Time ini, dan mesti kita tengok kepada bahasa Arabnya. Kalau kita tengok pada terjemahannya sahaja, ya, hilang dia punya. Kalau baca pun ustaz, ya, kalau ustaz baca lagu tadi tapi baca bahasa Melayu boleh tak ustaz? Ya, yang tadi demi kitab Al-Quran yang jelas tu jadi lagu Bayati ke Nahwan ke tak sampai ustaz, ya. Walaupun ada orang yang berdoa je nak cuba guna lagu tersebut, tak jadi kan. Kerana apa? Kerana Quran ini perlu dibaca dalam bahasa Arab. Lagunya sahaja pun dia mempunyai kesan kepada hati kita. Selain daripada bahasa Arab itu sendiri, dari segi inteleknya ia mempunyai nahwu, saraf, kemudian ada balaghah. Ilmu-ilmu itu akan menyebabkan kita mampu untuk berfikir tahap tinggi, ya. Disebabkan perlu amat cepat, ya. Pengalaman saya ustaz ni dulu masa belajar daripada US tu, bila balik itu terus ke Mesir, kan, sebelum balik ke Malaysia. Jadi kira dah dapat degree, dapat ijazah, ingatkan kira dah confident dah ni. Sampai ke sana kena i'rab. Kan, pasal belajar seorang-seorang dengan cikgu kat situ. Dan kesannya ialah waktu tu alamak, dah belajar dekat dulu belajar bahasa Arab, tapi bila dia suruh i'rab itu akhirnya surrender, ya. Dan tahu bahawa sebenarnya perlu berfikir, dia punya pemikiran kena tajam untuk kita buat i'rab tersebut, ya. Memang mencabar sikit, tetapi di situlah yang menyebabkan la'allakum taqilun. Sesiapa yang mengkaji bahasa Arab Quran, mengkaji Quran dalam bahasa Arab, maka insya-Allah dia akan bawa kepada cara berfikir aras tinggi yang penting dalam masyarakat, ya. Pasal kita bercakap tentang zaman Nabi pun, walaupun istilah kebat itu tidak ada, tetapi ia sudah muncul, ataupun cara itu, cara berfikir aras tinggi itu sudah pun ada seawal daripada nabi-nabi terdahulu. Peranan fungsi daripada mana? Daripada wahyu, seperti mana dalam Al-Quran yang disampaikan pada ayat 3 ini. Wa innahu fi ummil kitab, ya, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ummul kitab, di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah, ya. Iaitu Al-Quran ini dia daripada ummil kitab, di Lauh Mahfuz. Maksudnya Lauh Mahfuz ini ketetapan segala perkara yang ada, dan dia ada memberi panduan. Quran kita ni memberi panduan macam mana kita nak ke kanan ke kiri dalam mengemudi kehidupan, agar kita ini dapat mencapai tahap hidup yang tinggi dan bijaksana, kerana sifat Al-Quran itu sendiri, ya, dan juga Lauh Mahfuz itu yang amat tinggi dan amat bijaksana. Jadi ini adalah surah Az-Zukhruf. Apakah gambaran luas kepada surah ini? Ya, kalau kita lihat bahawa antaranya Allah menyatakan hukuman bagi pencemuh para nabi, ya, pada ayat 1 hingga 8, dan kemudian Allah cerita tentang ciptaan Allah pada ayat 9 hingga 14. Ya, salah satunya Allah cakap tentang pada ayat 11 itu air, ya, ada qadarnya, kemudian Allah jadikan dia dengan kami hidupkan negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan daripada kubur, ya. Kalau kita lihat air, kemudian dihidupkan bumi, dan kemudian nanti kamu akan bangkit daripada kubur.
Kalau kita lihat awal ini cakap pasal Quran, jadi Quran daripada langit ini dia akan menyebabkan hati-hati mati akan bangun, ya, dan akan mati balik. Mati itu maksudnya kita akan meninggal. Kemudian kita yakin bahawa kita akan kembali balik kepada Allah SWT. Mudah bagi Allah kerana air, tanah tandus, keluar tumbuhan. Daripada Allah nak bangunkan kita yang sudah pun diciptakan adalah amat mudah untuk meyakinkan kita hari akhirat itu pasti muncul sebagaimana kita dulu tak ada apa-apa, ya, Allah tak pernah tanya pun, oh kamu nak muncul ke tak nak muncul. Tak ada ustaz, ya. Tiba-tiba je kita lahir dan muncul, maka satu lagi alam yang kita akan muncul itu kita perlu buat persediaan. Dan kemudian pada surah ini dinyatakan pada ayat yang ke-16 dan seterusnya. Kalau ayat 16 itu cerita ada orang yang menyembah kepada malaikat, ya, menyembah kepada malaikat, dan Allah menemplak kepada orang-orang yang syirik begini. Dan akhirnya dibawakan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, pada halaman 491. Kalau kita lihat cerita ini disampaikan, dan juga kita nak lihat satu ayat ustaz, ya, ayat yang ke-36 sebagai satu panduan penting bagaimana dalam hidup kita ini jangan mudah kabur kepada zuhrufa. Perkataan zuhruf itu dah muncul pada ayat yang ke-34, ya, 35. Dan kemudian ayat 36 itu peringatan daripada Allah agar tuan-tuan kita semua committed dengan zikri rahman, iaitu al-Quran. Kita baca bersama. Baik, kita baca pada ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiṭana wa man يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم. Dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Qarin, ya, antara Quran dan juga qarin. Kalau tuan-tuan selalu baca Quran, qarin, syaitan itu akan jauh, ya, dia tak mampu menjadi penasihat kepada kita. Tetapi kalau kita jarang membaca zikri rahman, iaitu Al-Quran, peringatan daripada Ar-Rahman, maka kesannya selalu kita ada penasihat daripada syaitan. Dia kata tak payah pergi kerja, ya, tak payahlah didik anak, tak payahlah buat kerja, ataupun buat kerja, tak payah buat kerja tapi ambil gaji. Ya, semua itu adalah nasihat-nasihat daripada siapa? Daripada qarin. Qarin iaitu kawan yang rapat di kalangan syaitan yang perlu kita jauhkan. Macam mana nak jauhkan? Dengan kita selalu membaca, memahami Al-Quran ini sendiri, kerana ia akan mengisi hati kita. Jika tidak, hati itu akan diisi oleh qarin yang meniupkan was-was ke dalam hati kita. Jadi ini adalah mengapa Allah nyatakan perkara ini, kerana dalam hidup kita ini kita akan berdepan dengan kemilau perhiasan. Ya, itu yang disampaikan pada ayat 35. Dan kalau seseorang itu dia dapat Al-Quran, dia tidak tersilau dengan kemilau di dunia ini. Dia akan ambil mana yang ada, mana yang perlu, tetapi dia nak buat persediaan untuk sampai ke akhirat nanti. Dia gunakan kereta bagus ke, rumah bagus ke, apa pakaian bagus, itu adalah untuk kebaikan di sini sampai di akhirat. Apakah kisah akhirat juga ada dalam surah ini? Allah siapkan pakej pasal nak pastikan kita fokuskan kepada perhiasan abadi di akhirat. Kita lihat kepada ayat 66 hingga 70 pada muka surat 494. Silakan Ustaz, kita baca ayat 66 hingga 70. Baik, sambung bacaan daripada surah Az-Zukhruf ini, ayat 66 hingga pada ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
للمتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 66, Allah menyatakan apakah mereka hanya menunggu sahaja kedatangan hari kiamat yang akan datang pada mereka secara mendadak sementara mereka tidak menyedarinya. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan antara satu sama lain kecuali bagi mereka yang bertakwa. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak ada pula kamu bersedih hati, iaitu orang beriman kepada ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah dan gembiralah kamu ke dalam syurga bersama pasanganmu. Ini adalah cerita tentang syurga Ustaz ya. Maksudnya kalau kita ini bertakwa, Allah kata la khaufun alaikum al-yaum wala antum tahzadun. Kamu tidak sedih dan kamu tidak akan lagi bimbang, tidak bimbang dan tidak sedih. Tetapi kalau orang yang tidak bertakwa dalam keluarga Ustaz ya, Allah cakap warning pada ayat 67 itu al-akhilla ini maksudnya kawan rapat, ahli keluarga ya. Khalil ya, ini maksudnya jamak, maksudnya orang-orang yang kita sayang itu dia pada waktu itu akan menjadi musuh antara satu sama lain. Dia siap mendakwa lagi Ustaz. Dia kata ayah buat apa, mak buat apa pada saya, mengapa mak tak ajar saya Quran, mengapa mak tak ajak saya dengar My Quran Time contohnya kan. Kalau katakan tuan-tuan boleh share ya bersama, beritahu pasal khawatir nanti sampai ke sana, mengapa mak tak ajar, mengapa kita mungkin kata saya mak bukan ustazah, tapi mengapa mak tak suruh jumpa kepada ada program percuma ataupun ajak solat percuma, mak belikanlah saya telekung. Ini adalah apa yang berlaku, boleh berlaku di akhirat. Anak beranak, kawan karib saling tuding menuding, illal muttaqin ya. Orang bertakwa akan masuk ke syurga itu kerana dia menyerah diri. Perkataan pada ayat 70 itu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Subhanallah Ustaz ya. Masuk ke dalam syurga itu bersama pasangan. Ya pasangan. Ada orang tak soal Ustaz. Kalau dia single macam mana? Kan. Dijawab oleh ulama ya, bahawa kalau dia single kat sini tak jumpa pasangan, dia akan berjumpa pasangan di syurga. Kalau katakan saya ni soleh lah juga dia kata kan, tapi suami saya tu ataupun isteri saya tu dia akan berjumpa dengan insan soleh di dalam syurga. Kan. Kalau dua-dua soleh, dua-dualah jumpa kan. Tapi saya nak lain. Contoh begitu kan. Sebenarnya pasangan kita ya, isteri akan menjadi ketua bidadari ya, yang lainnya ada bidadari dan ada yang tanya bidadara pula kan. Dapat berapa kan? Itu kita tengok dalam surah Waqiah nanti. Bukan hari ni ya, pada juz yang ke-25. Maka itu adalah penghujung ya kepada surah Az-Zukhruf. Allah beritahu secara jelas agar tidak main-main ya. Pada ayat 83 Allah kata tinggalkanlah mereka yang suka cakap tak elok, main-main ya. Kerana apa? Kerana janji Allah ini pasti. Allah memberi pujukan pada nabi, juga pujukan kepada kita. Kita baca surah Ad-Dukhan, surah baru kita, ayat 1 hingga ayat yang ke-4, ada kaitan dengan bulan Ramadan Ustaz. Ya, berkaitan dengan Lailatul Qadar. Allah, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, kita terus surah Ad-Dukhan pada ayat 1 hingga 4. 1 hingga 4. Okey, ada kaitan dengan Ramadan pada satu malam yang cukup hebat yang insya-Allah kita semua berdoa kita direzekikan untuk bertemu dan bersedia pada malam tersebut. Mudah-mudahan mungkin kita boleh kongsi sedikit tentang bagaimana alamat-alamatnya. Moga-moga yang paling penting itu kita bersedia pada malam tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna في ليلة
Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sadaqallahu azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah yang ke-44 surah Ad-Dukhan, iaitu Allah memulakan dengan Hamim, masih lagi dalam kategori surah Hamim, wal kitabil mubin, dan demi kitab yang jelas, ya, kitab yang jelas, kami menurunkannya pada malam penuh barakah dan sesungguhnya kami memberi peringatan. Apakah nya itu? Merujuk kembali kepada Al-Quran. Pada bila? Pada malam Lailatul Qadar yang penuh barakah, ya. Dan inilah yang kita harapkan tuan-tuan, pada 10 malam terakhir ini kita diizinkan Allah bertemu Lailatul Qadar, Ustaz, ya. Ini ada kaitan dengan ayat surah ini. Betul. Di mana apabila malam itu penuh barakah, kalau kita menyambut ulang tahun barakah itu, iaitu pada malam Lailatul Qadar, kita pun dapat barakah, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa saja kebaikan pada waktu itu berganda. Tapi jangan pula kita buat teruk, Ustaz, ya. Ya, pasal kalau kita bercakap tentang masa dan juga tempat yang barakah, tempat itu juga kalau kita buat perkara-perkara yang Allah murka, ganjaran ataupun dendaannya itu pun kena berjaga-jaga, ya. Pasal tempat barakah ini dia amat sensitif ataupun masa barakah ini, contohnya pada malam Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Padanya, ya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Oh, ini yang kita nak ni, Ustaz. Kalau boleh malaikat yang mendapat khabar apa urusan yang perlu diuruskan setahun akan datang itu, dia dapat dia punya assignment itu daripada Allah dalam keadaan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu melambangkan setahun itu rezeki kita, kebahagiaan kita, keluarga ke apa sebagai urusan semua projek kita tip top. Tetapi kalau malam itu penuh dengan dosa ataupun tak dihidupkan, khawatir bila suratan kita setahun yang akan datang itu dia nampak seperti tidak baiklah. Jadi kalau ada yang company nak buat strategic planning, ya, nak buat unjuran, nak pastikan berjaya pada tahun akan datang, kena pastikan 10 malam terakhir Ramadan ini staff kena bangun malam. Ya, paling kurang dengan solat isyak berjemaah, tarawih bersama imam sampai ke hujung, dan juga subuh berjemaah. Itu dikira sebagai qiyamul lail, pahalanya dan ganjarannya. Nak tambah lebih okey, tapi jangan kurang, ya. Ini nasihat kita untuk kita sama-sama kita hidupkan. Jadi surah Ad-Dukhan ini bercerita tentang jerebu kabut, ya, yang kena kepada satu kumpulan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai azab, dan surah ini sebenarnya, surah Ad-Dukhan ini ancaman seksa bagi orang musyrik dan keharusan mengambil pelajaran daripada kaum Firaun dan diselamatkannya, ya, maksudnya Bani Israel diselamatkan, dan pengingkaran orang-orang musyrik terhadap ba'tsah ataupun kebangkitan. Dan di hujung surah ini ada cerita tentang syurga pada ayat yang ke-51. Allah cakap tentang maqamin amin pada ayat 52, 53, 54. Allah cerita tentang syurga untuk memastikan kita jangan menempah kepada azab seperti dukhan, ya, yang kena kepada orang-orang musyrik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah surah Ad-Dukhan dan surah Al-Jasiyah, surah yang pendek sahaja, ada sekitar 4 muka surat. Cerita pasal apa? Ringkas, jangan sampai kita berlutut di hadapan Allah, tapi berlututlah di sini memohon, terus merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa agar kita menjadi orang yang tidak berlutut di hadapan Allah suatu hari nanti. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Kau muliakanlah kami dengan ayat-ayat suci Al-Quran-Mu, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk kami bertemu dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Dan rezekikan kepada kami kekuatan untuk kami terus melakukan amal ibadat bermula daripada maghrib sampailah kepada subuh pada malam tersebut dengan penuh khusyuk, dengan penuh keimanan, dengan penuh rendah diri kepada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Moga-moga Allah kabulkan doa kita. Kita dapat baca 5 surah ya, ringkas. Di hujung itu Al-Jathiyah, semua orang akan berlutut di hadapan Allah, tetapi bagi orang yang beriman dengan Quran, kita dapat selamat. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, kesedaran untuk kita merendah diri, berlutut dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar apa tuan-tuan, agar kita selamat di dunia ini dan juga sampai di akhirat sana nanti sumbangan tuan-tuan itu dapat dikira dan Allah menyatakan kamu sudah pun merendah diri menyambut, menyokong kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas, terus mendoakan tuan-tuan dapat meneruskan sehingga ke hujung Al-Quran yang membawa hidayah kepada semua. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Rahmati kami dengan Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajar kami yang tak diketahui, kurniakan kami. My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.